Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so untuk pagi ni cikgu buat rakaman video. Okey, untuk kamu punya modul muka surat 13. Okey, sambungan dia. Okey, hari tu kamu dah belajar garis yang berserenjang. So hari ni sambungan dia tetap garis berserenjang tapi kita nak cari persamaan garis lurus. Buat satu persamaan lah. Okey, so dalam kepala kamu bila nak buat persamaan yang asas, kita mesti ada Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya kita kena ada dua nilai iaitu kecerunan dan juga pintasan Y. Ataupun kita ada kecerunan dan satu titik, kita dah boleh buat persamaan. Itu maksud dia. Dan hari itu kita belajar berserenjang. Kecerunan pertama darab kecerunan kedua sama dengan negatif 1. Okey, kalau kecerunan pertama ni 1, nak dapatkan kecerunan kedua, so kamu terbalikkan ataupun kamu darab dua-dua dapatkan sama dengan negatif 1. Okey, contoh paling mudah kalau kecerunan pertama kamu 3. Okey, kamu nak dapatkan kecerunan kedua. Kecerunan kedua tak tahu. Okey, so perkara paling mudah kita terbalikkan kecerunan pertama dalam bentuk pecahan. Iaitu kecerunan pertama dia 3/1. Positif 3/1. Jadi kita terbalikkan untuk cari kecerunan kedua. Terbalikkan yang asal. Terbalik daripada atas bawah. Okey. So kalau kecerunan pertama 3. Kecerunan kedua jadi 1/3. Kecerunan pertama positif kan. So yang ni akan jadi negatif. Senang saja. Tapi konsep dia yang ni jugalah. Okey. Konsep dia sama. Iaitu M1 kamu 3 darab M2 kamu tak tahu sama dengan negatif 1. Kamu nak cari M2. Jadi M2 sama dengan negatif 1. Ni darab. Buat sebelah kanan adalah bahagi. Itu dapat sama lah. Itu konsep dia. Kalau kecerunan pertama kamu katakan negatif 1/4. So kecerunan kedua terbalik. Negatif 1/4, negatif terbalik akan jadi positif. So terbalik atas bawah. So ini akan jadi 4/1. 4/1, 4 lah. Dapat kecerunan kedua. Itu cara kita nak gunalah. Kalau dia bagi dalam bentuk number. So sebab konsep yang perlu kamu tahu M1 darab M2 mesti dapat negatif 1. Itu je. Okey, so untuk hari ini kita tengok kita nak buat persamaan yang berserenjang. Okey, dia kata cari persamaan garis lurus yang melalui titik P iaitu X1, Y1 dan berserenjang dengan garis lurus yang diberi. Okey. So kita tengok soalan A terus. Okey, ni garis asal. Garis asal iaitu garis yang pertama. Ni garis yang kamu nak buat persamaan baru tu. Tengok dia tak bagi. Dia hanya bagi satu titik. Jadi cikgu kata dalam kepala tadi nak buat persamaan, at least kita kena ada kecerunan dan juga satu titik. Baru kita boleh buat persamaan. Okey, dia kata berserenjang ni 90 darjah ni. Dia tak habaq ayat pun, tak ada ayat pun. Tapi bila wujud 90 darjah mesti berserenjang. Iaitu kecerunan pertama darab kecerunan kedua mesti dapat negatif 1. Okey, jadi garis lurus ni bersilang dengan garis lurus yang kamu nak cari. Jadi kamu kena cari kecerunan pertama ni dulu. Baru boleh buat kecerunan yang kedua. Dapat kecerunan ni guna titik yang dia bagi, baru kita buat persamaan. Okey, kecerunan yang pertama. Equation ni hurai equation ni. Iaitu X tolak 2Y sama dengan 1. So bentuk apa kita nak buat kecerunan? Mesti bentuk Y sama dengan MX tambah C. Cikgu nak Y saja. X pindah jadi tolak lah. Okey, ini darab. Kita nak Y saja. Negatif 2 ni tak mau. Jadi 1 tolak X. Semua ni bahagi dengan negatif 2. Tak habis lagi. Jadi positif negatif. Negatif 1/2. Ni negatif negatif. Positif 1/2 X. Okey. So kita nak Y sama dengan MX tambah C. Jadi dia mesti bentuk X di depan. Bentuk X di depan maksudnya susun balik lah. Itu Y sama dengan ni di depan. 1/2X tolak 1/2. Jadi M kita berapa? Tutup X. Nak ambil M, tutup nilai X. Iaitu M pertama kamu dapat
1/2. Ini M1 kamu. Okey. Kita nak garis ni, kecerunan garis ni. Ini kecerunan 1/2 tu kecerunan untuk garis yang pertama. Kecerunan garis yang kedua maksudnya terbalikkan kecerunan yang pertama tadi. So 1/2, posisi 1/2 terbalikkan akan jadi negatif 2/1, iaitu negatif 2 lah. So dapat kecerunan kedua yang kita nak guna adalah negatif 2. Kecerunan kamu negatif 2. So mesti ada satu titik dia bagi. Titik yang akan kita guna negatif 32. Okey, macam mana nak buat persamaan? So untuk Max, okey, dia punya equation adalah y tolak y1 bahagi x tolak x1 sama dengan m. Ini cara untuk kamu dapat equation. Itu dah abang dah. Okey, ada tajuk kita dah buat. So y dengan x tulis balik. So titik ni maksudnya apa? Ini adalah x1, ini adalah y1. Iaitu y1 kita adalah 2, x1 kita adalah negatif 3. M kita, M yang kedua tadilah, negatif 2. Alright. So, sampai situ kamu selesaikan. Okey, selesaikan yang ni. So y tolak 2 per dengan ni negatif-negatif akan jadi positif sama dengan negatif 2. Ingat bentuk dia y sama dengan mx tambah c. Mesti y saja. So ini pindah ke sebelah kanan. Bahagi akan jadi darab. Okey, bawa semua sekali. So kita kembangkan. Jadi y tolak 2 sama dengan negatif 2x. Negatif positif jadi negatif 6. So kita nak y sahaja. Y sama dengan negatif 2x tolak 6. Ni pindah. Akan jadi tambah. So ini tekan kereta lah. So y sama dengan negatif 2x. Negatif 6 tambah 2. Negatif 4. So dapatlah equation baru yang kamu nak. Ingat, bila berserenjang cari kecerunan yang asal dulu. Okey, kemudian ambil kecerunan yang kedua. Terbalikkanlah ataupun guna konsep M1 darab M2 ni. Sama dengan negatif 1. Dapat kecerunan, mesti ada kecerunan. Wajib. Dan dia bagi satu titik. So ganti dalam persamaan. Okey, kalau cikgu tak buat persamaan tu. Satu lagi kaedah. Okey, cikgu ada tadi kecerunan negatif 2 dan titik negatif 32. Okey, kaedah lain yang kamu boleh buat nak hasilkan persamaan, kita guna yang basic. Y sama dengan mx tambah c. Yang ni kita senang ingat kan? Okey, maksudnya ini adalah nilai x, ini adalah nilai y. Ni m. Y ada, m ada, x ada. C tak ada. So kena cari c dulu. Okey, kalau tak mahu guna tadi lah. Okey, so y kita adalah 2, m kita adalah negatif 2, darab x kita negatif 3 tambah c. Okey, cari c dulu. PC tu adalah pintasan y yang potong dekat paksi y ni. Okey, dia potong kat paksi y ni berapa? Dia tarik sini, kita tak nampak lah garis dia. Okey, selesaikan. 2 sama dengan 6 tambah c. Jadi c kamu akan dapat 2 tolak 6 adalah negatif 4. Okey, kita nak persamaan, ganti masuk balik. Y sama dengan mx tambah c. Okey, bila ganti masuk, kita akan ganti nilai c lah. Nilai y dengan x tulis balik. Iaitu y sama dengan m kita tadi adalah negatif 2x. C kita adalah, okey, tambah positif negatif akan jadi negatif 4. Nampak? Jawapan dia sama. Guna mana-mana kaedah pun sama. Okey. Yang ni formula untuk MX. Yang ni formula untuk matematik moden. Kita selalu guna yang ni. Tapi yang ni maksudnya kena cari C dulu. Kemudian ganti masuk balik dalam persamaan. Okey, itu untuk soalan nombor 4A cikgu terang tadi. Jadi cikgu nak kamu buat soalan 4B. Bentuk pattern sama. Okey, dia punya berserenjang. Cari M2 dia dulu. Kemudian guna titik ni. Nak buat ikut yang mana lah. Persamaan yang mana yang kamu nak buat ikut. Nak ganti, nak cari C dulu ke? Ataupun nak direct masuk dalam formula. Okey, kemudian contoh yang kelima. Cikgu terang contoh yang kelima. Okey, sama juga soalan dia. Tapi kita tengok maklumat apa yang dia bagi. Soalan sama tapi maklumat je berbeza. Okey, cari persamaan juga. Okey, bagi garis lurus PQ. Garis lurus PQ. Okey, so untuk contoh yang dia bagi,
Okey, dia tak bagi persamaan pun. Tadi contoh atas dia bagi juga satu persamaan. Kita boleh cari kecurunan. Okey, yang ni dia tak bagi. Ingat, nak cari persamaan mesti ada apa? Mesti ada kecurunan dengan satu titik sekurang-kurangnya. Okey, so yang ni dia kata PQ. Kita nak buat persamaan ni. Okey, dia berserenjang. Maksudnya kecurunan pertama darab kecurunan kedua mesti dapat -1. Okey, so kamu kena cari kecurunan garis yang pertama ni dulu. Yang kot ni, turun bawah ni, turun bukit ni. Okey, so cara nak cari dia ada pintasan Y, dia ada pintas dekat paksi X. Jadi kita boleh guna formula untuk cari kecurunan iaitu M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Dia dapat yang ni ya. Negatif memang formula dah. Pintasan Y, garis tadi yang pintas kat paksi Y adalah 4. Bahagi pintasan X dia, garis ni adalah pada 3. Jadi dia dapat kecurunan pertama negatif 4/3. Kalau tak tahu nak guna yang ni, guna macam biasa. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kena tahu koordinat ni. 0, 4, yang ni 3, 0. X1, Y1, X2, Y2. Ganti masuk macam ni. Okay, Y2 kita 0, tolak Y1 4, bahagi X2 kamu 3, tolak X1 kamu 0. Okay, so dapat negatif 4/3 juga, sama. Okay, benda sama tapi boleh cari berbeza. Okay, dah dapat kecurunan. Kita nak titik ni. Ada tak titik? Satu koordinat dia bagi. Ni tadi, kamu kena tahu. Bila pintas dekat paksi X, apa yang kosong? Y kosong. Jadi koordinat dia 3, 0. So buatlah persamaan. So ni dia guna yang tadi ya. Equation Y tolak Y1 bahagi X tolak X1 sama dengan M. Maksudnya ini adalah X1 kamu, Y1 masuk. Y dengan X tulis balik. Nampak? Tolak Y1. Y1 kita adalah 0 bahagi X tolak X1. X1 kamu adalah 3. Sama dengan kecurunan. Kecurunan apa? Okey, yang tadi kecurunan pertama yang ni. Kita mesti ambil kecurunan yang kedua. Terbalikkan dia cikgu tadi. So, negatif akan jadi positif. 4/3 terbalik jadi 3/4. So, ini kecurunan dia. Selesailah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Macam yang cikgu tunjuk dekat atas tadi. Okey, macam yang cikgu tunjuk kat atas tadi. So, kamu dapat equation ni. Okey, cuba tengok soalan yang 5. Cikgu bagi clue. Okey, soalan 5. Okey, dia bagi koordinat garis ni. So, dia nak equation ni. Okey, tak ada apa pun. Kecurunan tak ada. Cuma ada titik di situ. Okey, yang pertama tadi nak cari kecurunan. Nampak? Dia bagi garis ni. Ini ada dua tanda ni maksudnya apa? Dua tanda ni adalah sama jarak. Maksudnya kat sini P ni adalah titik tengah. Jarak sama antara dua titik ni. So kamu boleh dapat koordinat P lagi. Okay, so batas balik kepada konsep kita. Kita mesti cari kecurunan. So dia bagi dua titik. So maksudnya kita kena guna formula yang biasa. Kena tahu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Masukkan, cari kecurunan. Y2 kamu 8. Y1 kamu 0. X2 kamu 5. X1 kamu adalah negatif 4. Jadi 8/5 negatif-negatif jadi positif 9. So yang ni kecurunan pertama. Ingat tak habis, tak mau kecurunan pertama. Kita nak yang ni serenjang. So terbalik kan. Kita nak cari kecurunan kedua iaitu positif terbalik jadi negatif. 8/9 terbalik jadi 9/8. So guna kecurunan ni. Habaq kecurunan ni dah 1 markah. Okay. Nak buat mesti ada titik. Titik jangan ambil titik ni. Sebab kita nak garis ni. Jadi kena ambil titik dekat sini. Ada tak titik dia bagi? Tak ada. P pun tak ada. Q pun tak ada. Jadi kena cari salah satu titik kat sini. Iaitu titik P Sebab tadi dia sama jarak. Jadi kita boleh buat ini adalah titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah pula? Yang ni yang awal belajar dulu. Okey. Untuk cari titik tengah. Titik di tengah-tengah tu kamu kena buat. Okey. X1 tambah X2 bahagi 2.
Okey, kita nak dapat koordinat X yang ni. Titik tengah X. Satu lagi titik tengah untuk koordinat Y ni. Untuk P. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab dia antara titik ni dia bahagi 2. So, titik tengah nama dia. Okey, cari X dulu. X1 kita adalah negatif 4 tambah X2 kita adalah 5 bahagi 2. Okey, Y1 kita kira ni dulu. Negatif 4 tambah 5, 1/2. Dapat koordinat X. Kat sini. Koordinat Y sama. Y1 0 tambah Y2 8 per dengan 2. So, 8 bagi 2 adalah 4. Ini untuk X, ni untuk Y. Jadi, kamu gabung. Dapat koordinat P dia adalah 1/2 dengan 4. Okey, kita dah ada apa? Kita dah ada koordinat titik 1. Kita ada kecerunan. Jadi, masukkan balik macam tadi. Y tolak Y1 bahagi. Pen tak melekat dah. X tolak X1 sama dengan M. Okey, cuba masukkan yang ni, titik ni dengan dengan kecerunan. Cuba hasilkan persamaan dia dapat berapa. Okey, cikgu nak kamu sambung. Okey, seterusnya soalan B. Cikgu terang dulu bagi kamu buat. Soalan B. Nak buat equation P juga. Okey, dia bagi yang ni saja. Dia bagi yang ni saja. So, jadi apa-apa pun nak cari M. So, tengok M yang pertama. M yang pertama dia apa dia? M yang pertama dia adalah yang ni. Y sama dengan 2X tolak 6. So, M yang pertama adalah 2. Kita tak mahu yang ni. Kita nak garis ni. M yang kedua. So, terbalik kan? So, 2 ni adalah 2/1. Ingat jadikan pecahan. So, positif jadi negatif. Terbalik jadi negatif 1/2. Dapat kecerunan. Satu markah. Okey, mesti guna titik. Yang ni, ada tak titik? Tak ada titik pun. Jadi, macam mana kamu nak buat? Apa dekat sini clue dia? Apa clue dia? Okey, ni pun tak tahu. Ni pun tak tahu. Jadi, kita boleh guna apa-apa titik atas ni. Nampak? Dia bersilang dekat paksi X. Cikgu kata kalau bersilang dekat paksi X, koordinat Y dia adalah 0. Koordinat Y dia adalah 0. Jadi, kamu kena tahu tau ni ya. Garis ni bersilang dengan garis ni dia kongsi. Dia bersilang dekat X yang sama. Jadi, kita gantikan Y0 ni dekat sini untuk cari X ni dia silang kat mana. So, kamu buat pengiraan di bawah. Y sama dengan 2X tolak 6. Gantikan Y0. Ni, sebab dia bersilang tau ni. Y0 untuk cari X dia. Sebab ni tak tahu, ni tak tahu. Cari titik tau ni. Okey, so dapat 6 sama dengan 2X. X sama dengan 3. So, dapat koordinat X tadi 30. Okey. Dia tak mesti ambil titik ni ya. Titik ni. Dia titik atas garis ni pun dah memadai untuk kita cari persamaan dia. Okey. Dah dapat koordinat 30 dan kecerunan. So, buat balik macam tadi. Y tolak Y1 bahagi X tolak X1 sama dengan M. Masukkan nilai di sini untuk kamu dapatkan persamaan. Okey. So, untuk hari ni kamu cuba selesaikan soalan yang cikgu buat tak habis ni. Cikgu nak kamu dapatkan persamaan dia. Okey. Nanti next question cikgu akan habaq seterusnya. Okey. Selamat mencuba.